Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi untuk bawakan kepada anda dialog anak muda, tapi istimewanya kali ini kita bawakan perbincangan dan kupasan berkenaan dengan mobiliti anak muda menerusi pengangkutan awam, dan ketika ini kita bersiaran di MRT Putrajaya Central yang merupakan stesen pertama untuk MRT laluan Putrajaya. Dalam konteks MRT sahaja ada 3 MRT yang dicadangkan oleh kerajaan. Yang pertama ialah MRT Kajang dengan kos pembinaan sekitar 21 bilion ringgit. Ini merupakan MRT laluan Putrajaya dengan kos sekitar 50 juta ringgit, dan MRT Lingkaran dengan kos yang hampir sama. Ini merupakan pembelajaran yang besar, tapi apakah manfaatnya untuk belia? Itu yang akan kita kupaskan hari ini dalam Dialog Anak Muda. So ini tetamu-tamu kita untuk Dialog Anak Muda hari ini. Kita ada Muhammad Haziq daripada UiTM Cawangan Kedah, Orang Utara. Akan kongsi berkenaan dengan pengetahuan daripada konteks untuk mereka balik utara. Dan bersama Ngeraj Pillai daripada UIA Gombak. Nanti kita tanyalah lebih lanjut macam mana boleh masuk UIA tu. Dan juga kita ada Serina daripada Sarawak yang dah pun berada di Semenanjung sejak tahun 2019. Dan ini merupakan kumpulan anak muda yang memang tegar menggunakan pengangkutan awam. Dan kita nak sembang pasal pengangkutan awam itu dalam trip. Jom! Okay, see the people. Yes. Baik, kita nak bincang tentang mobiliti untuk belia. Dan ketika ini kita dalam train daripada Putrajaya Central sekarang nak menuju ke arah Kuala Lumpur. Jadi sementara kita tentukan takdir kita akan turun di stesen mana, kita mulakan perbincangan. Dan saya nak mulakan dulu dengan Serina. Sebab Sarawak konteksnya berbeza tentang pengangkutan awam. Kuala Lumpur berbeza, dan ini bukan kali pertama naik MRT. Boleh kongsikan dulu sejauh mana pengangkutan awam ini benar-benar memberikan impak kepada kehidupan sebagai seorang belia yang baru belajar nak kerja dan sebagainya. For me, I think pengangkutan awam memang memudahkanlah kehidupan either belia ataupun yang mahasiswa, sebab seperti saya kan, saya dari Sarawak, so I don't have any car options, any other transportation. So memang I have to fully rely on public transportation in Kuala Lumpur. So for someone who lives outside of campus, so being able to travel much more easier dari where I live to where I study, memang this really helped a lot lah. Also it's cheaper option and taklah jam sangat kan. Tapi untuk bagi gambaran, Sarawak ada juga pengangkutan awam. Tapi apa bezanya berbanding dengan di Semenanjung ni? Kalau di Sarawak, mostly it's just buses. Tak ada lagi train macam LRT atau MRT. Jadi, dan juga sistem pengangkutan bas di sana pun tidak menyeluruh lah. Dia tidak mencakupi lebih banyak kawasan. Jadi memang bukan something yang people find it convenient kalau di Sarawak berbanding here in KL. Itu di Borneo. Dan kita nak pergi ke utara. Haziq, beza. So, Kedah ni cita-citanya besar. Macam-macam yang nak buat di sana. Tetapi apa yang ada, dan kalau boleh sentuh sedikit berkenaan dengan manfaat pengangkutan awam itu untuk belia? Bagi saya, apa yang ada dekat Kedah tu sudah memadai, tetapi tidak memuaskan lah bila nak compare ataupun nak dibandingkan dengan sedia ada di Kuala Lumpur, Selangor. Kalau di Kedah, kita ada KTM saja. KTM itu ada ETS, jadi menghubungkanlah antara Sungai Petani ke KL Central. KTM boleh, orang cakap stesen banyak, boleh ke utara terus ke Perlis, dan last station ke Bukit Mertajam, Butterworth. Dan bila nak dibandingkanlah sistem tiket, sangat jauh beza lah nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur, Selangor. Jadinya dia tidak memberi keselarasan bila seseorang itu datang ke Kuala Lumpur, Selangor. Sebab bila seseorang itu datang ke Kuala Lumpur, Selangor, diorang akan terkejut kenapa diorang punya tiket sistem tak sama dengan Kedah. Jadinya kalau orang cakap boleh samakan semula ataupun samakan sistem penyerasan tiket itu, dia takkan akan memberikan impak orang yang, jadi maksudnya kat sini orang yang kat KL, Selangor boleh pakai benda sama,
in the same time dekat utara pun boleh pakai. Maksud sistem tiket tu ialah bayaran tanpa tunai ke Maksudnya kalau dekat utara mereka menggunakan sistem tiket QR. Maksudnya kena beli dekat kaunter mesin lain diri. Tetapi kalau dekat Kuala Lumpur, Selangor, mereka gunakan kad, which is kita top up. Jadinya dua benda tu ada berbeza lah jika kalau nak seseorang itu datang ke tempat yang berbeza. Dan Haziq sini daripada Kedah mai sini memang pengguna pengangkutan awam. Jadi bezanya kalau orang di Kuala Lumpur memang sebab kami ramai. Jadi nak bergerak tu kalau nak menggunakan kereta, kita spend dalam 44 jam seminggu semata-mata dalam kereta saja untuk tempat kerja. Tapi di Kedah, adakah ada kesedaran yang sama kepentingan pengangkutan awam tu sebab dia lebih aman, boleh guna pengangkutan sendiri dengan lebih selesa. Dia ada, cuma orang cakap height dia tu jauh. Maksudnya sampai ke stesen tu ada, jadinya tak sampai ke destinasi yang diorang nak sampai. That means diorang kena perlukan Grab untuk pergi ke tempat tu. Kalau macam nak dibandingkan Kuala Lumpur, Selangor ni, contohnya pelajar UPM. Pelajar UPM, diorang stesen diorang memang terus ke dalam UPM. Tapi nak dibandingkan saya sebagai mahasiswa UiTM Kedah, sampai saja KTM Sungai Petani perlu ambil Grab, e-hailing sebagainya yang memerlukan kos yang amat membebankan lah sebagai mahasiswa. Dan itu situasi yang cukup dirasai oleh pelajar UiA. Dia akan turun di stesen Gombak, kena naik taxi ataupun Grab baru boleh masuk UiA. So right, soalan yang sama, berikan sedikit gambaran dahulu berkenaan dengan manfaat pengangkutan awam ini untuk mahasiswa dan pekerja. Okey, kalau kita nak sentuh pasal public transport di KL, almost semua universiti ada sedikit akses to public transport, terutamanya LRT dengan MRT, tetapi agak jauh macam UiA tadi. Kita ada last mile problem. Kita station nama dia Gombak tapi bukan di UiA Gombak semestinya. Jadi kita kena ambil Grab, which costs around RM10. Kalau kita nak ambil, kita ada transporter sendiri dalam UiA, cost dia agak tinggi jugalah kalau RM10, RM8. Jadi kalau LRT kita ambil dari PJ, let's say kan, kita bayar dalam RM5. Lepas tu kita ambil Grab dalam RM10. Jadi cost dia agak sama dengan bawa kereta ataupun motor. Motor mungkin isi minyak tak penuh pun macam tu. And kalau nak start dekat jam, kalau pakai motor pun tidaklah, sebab orang lelaki senang nak pakai motor dalam KL dan sebagainya. Jadi kalau nak tengok efisiensi dan efikasi dia, mungkin boleh perbaiki sikit lah daripada segi tu. Dia boleh dekatkan dengan population, ada universiti dengan taman perumahan, dan bukan sekadar membina LRT jauh daripada taman perumahan dan sebagainya. Dan saya pun asal daripada Johor Bahru. Jadi saya pernah merasai LRT dengan MRT yang sangat bagus di Singapura, seberang lautan saja. Jadi bila datang KL agak berbeza lah. Okey, kongsikan sikit. Apa beza itu kalau boleh kita dapatkan gambaran untuk kita perbaiki sistem angkutan dalam negara? Dekat Singapura, first, frekuensi dia agak bagus. Dia setiap 3 minit ada satu MRT. Dan keduanya, dia memang connect dengan semua line. Macam kita, saya dari Gombak nak pergi ke Batu Cave yang agak dekat sebenarnya. Tetapi saya kena pergi ke KL dulu sebelum menghantar balik ke Batu Cave. Jadi di Singapura mereka memastikan satu train itu akan menyentuh semua bahagian di Singapura. Tetapi Singapura juga lebih kecil berbanding dengan seluruh Malaysia. Tapi kalau konteks Klang Valley, mungkin kita boleh laksanakan benda itu. Kita kena memastikan kita fokus kepada tempat yang banyak population, dan juga mungkin ada kesukaran untuk land acquisition dan sebagainya. Tapi kita perlu try our best to do it lah. Untuk Raj kata kena fokus kepada tempat banyak populasi. Saya tak pasti orang Kedah, orang Sarawak setuju ke? Kalau itulah kaedahnya, maka yang akan dapat ialah Pulau Pinang, Johor Bahru, juga di Lembah Kelang. Utara Sarawak sampai ke Sudah tak ada public transport. Nak komen sikit saya tak? To say, kalau nak kata yang macam tak banyak populasi, actually Sarawak, if you consider the whole Sarawak, it's a very But it's very not big. concentrated as Pulau Pinang and Johor. Yes, but even in like Kuching, the main city, it's actually very concentrated. So memang sepatutnya, I personally believe yang sepatutnya adalah at least pengangkutan awam, at least like a train line yang connect Kuching as well as Samarahan, because actually kalau macam kita tengok dari segi macam KL Selangor, di Sarawak pun sama, Kuching dengan Samarahan. Kuching is actually KL and then Samarahan is like the Selangor of here lah. And Samarahan is where we have our universities actually, UiTM Kota Samarahan sana, UiTM Unimas juga di sana. Tapi it's very hard for students especially to travel from Samarahan go into Kuching. So I think like if those two parts are actually very concentrated. Cuma maybe orang tak rasa lah yang dia concentrated sangat. But I think that there should be more effort lah untuk bangunkan public transport
in Sarawak as well, and other parts outside of Klang Valley lah. Saya cuma faham lagi situasi bagaimana di Kuching Samarahan di Sarawak. Tapi Kedah dulu. Raj kata fokus dekat Lembah Kelang je. Gaduh sikit. Bagi saya nak cakap fokus kepada Lembah Kelang tu betul. Cumanya sebab memang population kat sana banyak. Tapi kat Kedah pun ramai juga. Cuma orang cakap dia datangnya daripada orang luar. Maksudnya tak semestinya pada mahasiswa, tetapi orang yang bekerja ulang-alik daripada Kedah dengan Pening nak dekat kan. Jadinya orang Pening pun ada yang perlukan public transport untuk datang ke Kedah. Jadi tak tertumpu kepada mahasiswa sahaja, sebaliknya orang-orang sebagai pekerja. Senang cerita golongan belia jugalah. Jadinya memang betul lah keperluan untuk public transport diperbanyakkan tu memang harus, tapi kita perlu tengokkan semula kawasan itu adakah sama ada terperinci. Jika terperinci, apa kata kita boleh dekatkan dengan kawasan-kawasan yang orang cakap spesifik kan, dengan tempat-tempat perhubungan kan. Jadi bagi saya memang seharusnya lah banyakkan lagi public transport, tidak tertumpu kepada apa orang cakap population banyak saja, tetapi ke arah yang orang cakap tempat perhubungan tu banyak. Sebab kalau kita tengok di negeri macam Jepun, soal last mile connectivity, mana sampai ke kawasan kampung pun sekurang-kurangnya bas itu ada dan dia tepat pada masanya. Kalau kita buka apps untuk tunggu bas tu, kalau dimaklumkan waktu sekian akan tiba, dia akan tiba. Tapi itu tidak berlaku dalam negara kita. Jadi soal perkhidmatan, soal keselesaan, soal ketepatan itu, saya nak minta komen ketiga-tiga ni. Kita mulakan dengan Raj. Jadi kalau kita tengok MRT Putrajaya ini sendiri, di stesen Putrajaya, the feeder bus, dia punya frekuensi adalah 30 minit. Dan di Cyberjaya pula ada dalam sejam. Saya rasa kita walaupun tidak dapat last mile connectivity yang agak hebat, walaupun dia bukan terus ke dalam universiti atau terus ke dalam taman perumahan, saya rasa bus feeder itu ada satu contoh, ada satu effort untuk memudahkan orang bergerak. Tetapi frekuensi itu harus tinggi. Sebab jika kita hendak mereka ambil public transport, jika kita hendak rakyat ambil public transport, itu untuk memudahkan kerja kita. Kita nak ada low carbon footprint, kita nak memudahkan, kita tak nak ambil kereta, kita tak nak stuck in jam, kita nak jimat masa. Tetapi jika kita ambil MRT dan still kita akan membazir banyak masa menunggu bus feeder yang sepatutnya sampai dalam 30 minit tetapi lebih pada ni tidak on schedule. Jadi saya rasa itu sebabnya orang lebih rela mengambil kereta atau motor keluar. Sebab MRT sudah ada, kita tidak boleh mengubah apa-apa stesen ataupun menambah stesen tiba-tiba di tengah jalan raya. Tetapi feeder bus itu satu solusi yang agak mudah kalau dari konteks kerajaan hendak buat. Dia hanya perlu menambah bas dan sebagainya. Ada beberapa parti juga pada manifesto pilihan raya ada tambah bas untuk memudahkan kerja ini. Seperti itu satu perkara yang dia kena fokus. Dan juga seperti negeri-negeri di Kedah dan juga Johor Bahru, tak payah nak bina MRT lagi. Mungkin ni bukan satu populist statement lah, sebab saya ingin menyatakan yang kita sudah ada jalan raya dan kita just have to have a specific lane for the buses. Itu yang saya cakap, tak payah nak buat dekat populated area saja, sebab Kedah dan Johor dah ada jalan raya. Kita bukan teruk sangat sampai tak ada jalan raya. Kita perlu ada a specific lane for bus untuk memudahkan orang bergerak juga. Kita jangan hanya fokus pada satu jenis mode of public transportation, iaitu MRT atau LRT sahaja. Okey, silakan Nazim. Bercakap tentang bas, seperti kita sedia maklum, bas rapid juga ada. Contohnya Pening, Kuantan, mereka juga gunakan rapid, tapi diorang tak ada pas bulanan 50 seperti Selangor dan Kuala Lumpur. Jadinya bila kita dapat kembangkanlah bas rapid itu ke seluruh negeri, jadinya penggunaan PAS 50 tu dapat diguna pakai kepada semua tempat. Betul cakap Raj, tidak tertumpu kepada public transport which is MRT. Memang betul, kita hanya fokuskan kepada jalan raya. Maksud jalan raya itu boleh digunakan bas rapid, kita dapat memperluaskan bas rapid tu. Jadi mungkin kerajaan persekutuan dapat consider untuk menambahkan bas rapid itu untuk kegunaan semua, tidak tertumpu kepada mahasiswa tetapi golongan belia dan seluruh rakyat Malaysia. Pernah pakai bas rapid ni? Pernah. Saya juga pernah pakai rapid KL. Okey lah. Cuma kadang-kadang tu stesen dekat sini.
Tapi bahasa penting ada file. So kita kena jawab bahasa. Tapi betul bukan soalan je. Soalan kita bagi kat sini. Ialah berkenaan dengan pemerhatian orang ramai. Ialah PAS ini dia tak dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga tempatan. Dia lebih digunakan oleh orang luar. Tapi yalah, mana soal dia tidak diutilize sepenuhnya menyebabkan bas sampai uzur, sampai tak boleh nak menampung kos maintenance. Sampai ini projek tu gagal. Itu cabarannya. So macam mana hadapi cabaran tu? Nak galakkan percuma untuk mahasiswa naik bas? Mungkin kita boleh gunakan galakkan orang ramai atau mahasiswa untuk pakai public transport. Cumanya kita kena spesifikkan ataupun memperluaskan diorang punya package tu. Contohnya lah baru-baru ini kita dapat insentif KTM percuma. Tetapi ia tak tergolong kepada golongan mahasiswa. Hanya pelajar sekolah, warga emas dan warga OKU. Jadinya dalam isu ini mahasiswa yang banyak ulang-alik, diorang daripada hubungan satu tempat ke tempat lain. Jadi untuk galakkan mungkin kita tak perlukan spesifik golongan mana yang terima, malah kita perluaskan golongan itu dapat sama rata. Okay. Serina, ada banyak poin tadi, bukan saja soal last mile connectivity, soal bas, soal laluan khusus untuk bas, dan bukan saya dalam konteks KL sebab Serina guna setiap hari pergi ke kelas, tapi juga di Sarawak. Boleh komen sikit? Pada pendapat saya, I think betul lah yang frekuensi bus feeder itu perlu dipertingkatkan. Sebab for me kan macam I use bus every single day, even macam LRT University tu pun right outside of UM, but it's still not close enough to walk. Even if you want to walk pun macam dia bukan laluan bertutup, so memang sangat panas. You want to datang kelas kan macam dah berpeluh-peluh dah apa semua kan. So even the buses pun sometimes diorang line up the buses there but they don't follow the schedule. Yeah, so even ada driver sana, everything, and they say, oh, in half an hour. Even during peak hours pun, sometimes it will take them an hour to start the bus. So I think itulah what Raj mentioned, ya, memang perlu pertingkatkan the frequency of the buses as well as kalau kita tengok dari segi yang to specify lanes for buses, I think it is possible to do that here in KL, in Selangor ataupun in Johor, Kedah. Tapi kalau kita tengok dari konteks in Sabah, in Sarawak, we don't have that good jalan raya, I would say, jaringan jalan raya yang bagus lah. So, itu harapnya bolehlah introduce other modes of transport such as trains lah. I think that will make it much easier kalau we see in the context of Sabah and Sarawak. Dalam konteks pengangkutan bas, setakat pengalaman saya sendiri, kalau daripada skala 1 sampai 10, berapa skor nak bagi? I would give a 5 or 6 lah. Okay, 5 or 6. So until that point you are satisfied. So the remaining 4 itu apa yang nak ditambah baik? I think one thing ialah there are some buses that are actually you could say they're quite new lah, macam kalau especially buses yang feeder buses MRT compared to feeder buses LRT, because LRT punya feeder buses they are mostly yang the older versions atau yang sudah macam tua lagi lah compared to yang MRT punya feeder buses. So there are sometimes when you're sitting down you can feel yang dia macam very not steady, very bergegar lah itu. So dari segi keselesaan duduk dalam bas when the drivers are turning left and right, so macam you're not, it's not that stable also. So I think that is one thing is maybe we can memperbaharui the feeder buses lah, especially LRT punya feeder buses. Antara isu pengangkutan awam MRT khususnya yang dipanggilkan baru ni pasal Ampang Park Mall yang dirobohkan, katanya akhirnya satu perkara yang merugikan sebab tak disambungkan pun stesen tersebut. Jadi dalam konteks itu sebab menyebabkan banyak stesen sebenarnya yang perlu berjalan di bawah matahari yang tak nak bertutup dan juga jarak yang agak jauh. Jadi dalam hal itu perlu tambah konektiviti bas ataupun sekadar perlu tambah laluan berhubung itu sudah cukup untuk membuatkan kita asas stesen untuk guna pengangkutan awam. For me macam sebab I am okay with walking. Okay. So macam tapi kalau macam most people maybe nak berjalan tu mungkin dah penat kan the whole day working or the whole day studying. So
you nak pergi ke to your destinations ataupun nak pergi ke stations, mungkin you dah penat lah. So even if you tambah laluan berbumbung, maybe it's not enough lah in my opinion. To maybe you can increase lah the amount of buses, the frequency of buses yang connect each stations ataupun connect your destination to the stations that you're going to be using lah. Asyik, macam mana? Temu Anwar sebenarnya masih ada semangat. Asyik masa pengikut awam ni kan. Laluan apa? 804 dia bagi kan apa cerita. Paling bentar di Ya. Jadi kalau nak cakap pasal penghubung jalan dan sebagainya, Ampang-Pak adalah satu contoh yang orang kena daki atas, lepas tu dia kena tap out, lepas tu kena masuk balik kepada lagi satu MRT tu LRT. It's not so connected at the end of the day. Jadi bagi saya macam dia juga, orang yang boleh jalan dia akan berjalan. Tetapi jika kita ingin bina lagi satu LRT dan MRT yang baru, baik kita gabungkan saja, we integrate. Bila kita boleh, kita integratekan. Jika macam Ampang-Pak sudah dia dah boleh, jadi kita kena ubah suai renovation, kita kena buat ubah suaian supaya ada penghubung jalan, ada bumbung untuk matahari, hujan dan sebagainya. Sebab kalau kita hendak hanya ada penghubung jalan, ada bumbung, ada situasi yang bagus, tetapi ada orang OPU, ada orang tua, ada kanak-kanak yang tidak dapat berjalan dan sebagainya, jadi ia akan still jadi satu penghalang untuk orang bergerak dengan mudah. Itu pendapat saya. Asyik nak tambah soal kalau KU dan sebagainya, soal keselamatan juga. Soal tu memang sama macam Raj. Memang benda orang cakap common lah untuk contoh orang-orang disabilities, orang-orang yang upaya kanak-kanak warga mas untuk jalan berhubung nak dibandingkan dengan pasar seni contohnya. Di mana pasar seni tu dia menghubungkan antara laluan ke Lalan Jaya sebagainya. Tak perlu untuk keluar untuk redah panas hujan. Jadinya daripada nak bina baru tu, instead kita perbagikan untuk semua orang rasa kondusif untuk rasa fasiliti yang ada. Soal design, itu penting ataupun tidak? Sebab ada orang kata kita punya MRT ni macam macam lah, saya tak suka. Soal design bagi pendapat saya memang perlu ambil perlu diambil sebagai benda yang penting lah, sebab dalam masa sama orang luar pun boleh tarik minat berdasarkan design yang kita ada. Justru dalam masa sama juga pelabur-pelabur dapatlah melaburkan negara kita sebab diorang nampak macam interesting with bakat-bakat yang sedia ada dalam Malaysia. Jadi bagi saya senang cerita memang perlulah design tu untuk tarik minat orang juga, macam nak try something new, macam cantiknya tempat tu, apa kan kita try pergi tengok kan. Jadinya ya memang pentinglah design. Okey, dan satu lagi soalan Aziz ialah berkenaan dengan soal Aziz belajar. Tak macam saya yang dah bekerja. Poket kami besar sikit, so bolehlah beli kereta idaman. Tapi kalau macam Aziz, dalam masa mungkin 5-6 tahun lagi, kalaulah kita buat secara hipotetikal, kenderaan pengangkutan awam semakin baik. So kalau ada pilihan, akan pilih pengangkutan awam ataupun akan beli kenderaan sendiri? Semestinya bagi pendapat saya memang saya akan guna pengangkutan awam lah, sebab kita pun sekarang ke arah SDG, focus for climate change. Jadi untuk mengurangi karbon, gas, kalau tu kita dapat save lah kalau guna pengangkutan awam. Instead kita guna pengangkutan sendiri, which is kena bayar minyak lagi, kita kena bayar tol, macam-macam lagi, tak termasuk servis. Bila nak compare kan, dia sama, better kita ke arah pengangkutan awam saja. Raj, soal pengangkutan awam juga kenderaan persendirian. Sekarang ni kita berarah ke arah kenderaan yang menggunakan bateri, so zero carbon footprint. Dan kalau ada option itu, pengangkutan awamnya akan diabaikan. So macam mana kita nak imbangkan hal ini? Saya ada dua benda saya nak ingin menyampaikan. Yang pertama, walaupun electric vehicle ada zero carbon footprint, saya nak bagi kredit kepada semua yang naik public transport selama ni. Sudah lama kita buat zero carbon footprint. Dan juga kedua, walaupun kita pakai electric vehicle, keutamaan kita bukan hanya pada carbon footprint, tetapi juga kepada kesesakan jalan raya. Sekarang enjin sudah di-replace dengan bateri, tapi kesesakan jalan raya masih sama. Sebab bilangan kereta kita hampir mencecah 31 juta, iaitu sama dengan jumlah penduduk di Malaysia. Jadi hanya menukar bateri dari enjin yang pakai minyak kepada bateri tidak akan menukar kondisi situasi kita yang akan menghadapi kesesakan jalan raya. Dan juga
kalau kita tengok, saya ingin menyampaikan satu benda juga, yang kita kena tengok dua polisi negara kita yang ada, iaitu National Transportation Policy dengan National Automotive Policy. Jika kita ada satu ex-part official yang pernah highlight benda ni, iaitu these two policies contradict with each other. Jika kita ingin memudahkan untuk membeli kereta bersendirian, orang akan beli seperti yang berlaku di Malaysia sekarang sebab kita ada national car yang ada interest low rate dan sebagainya. At the same time, kita juga mempromosikan public transport. Jadi dia satu situasi yang agak contradicting. Jadi kita kena memilih, kerajaan perlu memilih sama ada kita hendak ada satu automotive industry yang hebat dan supaya orang semua boleh mempunyai satu kereta sendiri, persendirian, ataupun kita hendak menaiki public transport yang akan zero carbon footprint, we have carpooling, we are saving a lot of time dan sebagainya. Sebab duit itu hanya bukan pada jam yang bukan hanya masa kita bekerja, tetapi juga masa yang kita spend on the road, sebab kita akan kehilangan productivity dan sebagainya. Jadi saya sebagai mahasiswa agak curious dengan kerajaan, kalau kerajaan hendak scrap one of those policies supaya lagi satu polisi boleh hidup dengan lagi elok, ataupun kita hendak ada two contradicting policies dan ada orang akan beli kereta dan ada juga orang yang akan transportation yang public. Terima kasih Raj juga Haziq dan Serina kongsi sedikit berkenaan dengan pengetahuan bukan Sarawak juga di utara juga selatan negara. Tapi ini perbincangan untuk yang pertama. Selepas ini kita ada 3 orang lagi tetamu untuk mengupas soal mobiliti dan juga pengangkutan awam ini. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kali ini kita bertemu lagi untuk dialog anak muda untuk segmen yang kedua ketika indah perjalanan dan kita akan bersama dengan 3 orang lagi tetamu untuk mengupas berkenaan dengan pengangkutan awam di Malaysia. Bukan sahaja soal MRT tapi juga pengangkutan bas seperti yang sentuh sebelah tadi, pengangkutan teksi dan sebagainya. Dan untuk itu kita bersama dengan 3 orang tetamu yang ketika ini bersama dengan kita ada Pavin Ravindran daripada Arus Anak Muda. Kita bersama dengan Wan Faiz daripada Malaysian Land Public Transport Fans dan kita ada Anis Hamzah daripada Ajar Demokrasi. Kita mulakan dulu dengan Pavin. Pavin, tadi kita sentuh sedikit berkenaan dengan pengangkutan ini. Belanjanya besar. Tapi puas ke tidak, Pavin? Belanja daripada segi mana? Contohlah MRT. MRT kedua sebagai contoh 21 bilion untuk MRT yang MRT 1 21 bilion, MRT 2 yang ketika ini sedang kita naiki sekitar 50 bilion. Itu belanja yang besar kalau nak bandingkan dengan bajet yang diberikan kepada KPT. Sebagai contoh 15 bilion tahun 2023. So secara rasionya itu ada perbezaan. Puas ke tidak dengan belanja yang besar seperti ini? Dalam perkara ini saya punya pendapat lah. 1 bilion ni, even 1 million dah boleh beli 1000 bas. Dalam pendapat saya, kerajaan boleh fokuskan kepada membeli bas daripada membuat lebih banyak MRT ataupun LRT, kerana bas boleh digunakan ke tempat-tempat yang kecil, yang terpencil, dan boleh juga membantu mahasiswa-mahasiswi universiti untuk keluar, untuk ke bus station dan juga stesen MRT dan LRT yang lain. Wan Faiz, macam mana? Ini antara yang mengikuti perkembangan pengangkutan awam paling rapat di Malaysia. Mungkin ada olahan atau pemerhatian lebih mendalam. Okey, pada pendapat saya, kalau kita lihat, kita perlukan kedua-dua, bas dan juga rail. Dari segi pelaburan ataupun investasi kepada segmen rail, apa yang dilakukan kerajaan pada ketika ini cukup membanggakan, tetapi investasi kepada segmen bas itu kurang. Dan kalau kita lihat MRT 2 yang baru dibuka ini, bas-bas perantara daripada kawasan perumahan ataupun kawasan komersial ke stesen MRT itu hanya 30 minit sekali. Jadi saya echo ataupun bersetuju dengan saudara Parvin bahawa kita perlu lebih investasi kepada bas. Tetapi saya juga bersetuju bahawa kita juga perlu lebih banyak investasi kepada rail juga. Dan kita berani pada Anis, kalau boleh Anis kongsikan juga ya, dari sudut keselamatan, sebab wanita pasti lebih terdedah soal keselamatan penggunaan pengangkutan awam, bukan saja train, bas khususnya. Kalau dah janji yang 30 minit, tiba-tiba kalau lebih daripada itu, so akan terdedah lah soal keselamatan tu. Kalau boleh disentuh soal itu tu sebab kita boleh belajar dalam. Okey, betul. Jadi antara isu yang selalu kita bicarakan adalah tentang isu keselamatan. Lebih-lebih tentang wanita. Jadi bila
Tapi saya menyambut baik dengan komuter KTM. Kita lihat dia ada khususkan tempat woman coach kepada wanita. Macam kalau kita lihat MRT, LRT tidak ada bercampur dengan lelaki. Jadi bagi saya perlu ada satu upaya datang dari of course kerajaan, perlu proaktif bagi lebih khususkan tempat yang khas kepada wanita. Dan soal pengangkutan awam secara menyeluruh, tahap kepuasannya itu servisnya baik atau bagaimana setakat ini? Bagi saya kalau kita lihat kepada MRT, LRT, komuter itu boleh kita kata syukurlah dengan puaslah. Tapi kalau lihat kepada bas yang ni bagi saya tidak begitu memuaskan. Baik, tapi itu poin secara umum, puas ataupun tidak, perlukan investasi, perlukan pelaburan. Tapi saya nak mencari apakah perkara-perkara khusus yang ingin kawan-kawan kongsikan. Saya mulakan dahulu dengan Wan. Sebab saya pasti Wan ada lebih banyak khususnya isu-isu berkaitan dengan isu-isu bangkit yang lebih khusus yang harus kita kongsikan dengan penonton kita. Okey, kalau kita lihat, kalau saudara Anis tadi baru sahaja sebut tentang keselamatan untuk wanita. Bagi saya bukan sahaja wanita yang affected ataupun terkesan dengan perkara ini, tetapi seluruh warga komuter ataupun warga yang menggunakan pengangkutan awam. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang menggunakan bas, kalau contohnya saya banyak berurusan dengan adalah urusan saya di Shah Alam. Jadi kalau saya dari Mangsa Maju di tempat saya tinggal, saya perlu mengambil LRT ke LRT University dan kemudiannya mengambil bas ke Shah Alam. Bus stop yang berada di kawasan Shah Alam ini kebanyakannya tidak memuaskan. Dan jika kalau saya dari Shah Alam hendak ke KL, bus stopnya di tepi Lebuh Raya Persekutuan. Lebuh Raya Persekutuan pada waktu malam bus stopnya gelap. Di tepi lay-by, tak ada CCTV dan saya terdedah kepada bahaya. Mungkin kena culik, mungkin kena rompak, kena cabul. So many things could happen. And these are the things that saya rasa tak ada koordinasi di antara pihak berkuasa tempatan dan juga operator pengangkutan awam untuk memperbaiki ataupun menambah baik infrastruktur yang ada. Kalau jika kita lihat infrastruktur di bawah Rapid KL sendiri, contohnya stesen-stesen yang mereka kendalikan, kebanyakannya okey. Tapi kalau bus stop, kebanyakannya dikendalikan oleh PBT. Tapi persoalannya, apakah yang dilakukan PBT untuk menambah baik orang kata perkhidmatan kepada pengguna? Kalau kita lihat kadang-kadang tu ada bus stop tu hanya sebatang tiang saja untuk menandakan itu adalah sebuah bus stop. Apa yang berlaku dengan negara kita? Kenapa jadi begitu? Adakah sebab train ataupun kereta api lebih popular, dia lebih versatile, lebih ada image value kepada pelancong. Jadi kita lebih memberikan tumpuan kepada perkhidmatan train, tapi untuk perkhidmatan bas nampak seperti terabai kalau kita ikut apa yang dijelaskan Pak Is tadi. Ya, saya rasa image itu main peranan jugalah. Of course, kalau kita lihat, kalau orang kata kita naik bas dengan compare kita naik train tu, orang rasa lagi gah naik train lah. Mungkin itu kerana itu juga pihak berkuasa tak memberi begitu tumpuan kepada infrastruktur bas. Tapi saya lebih rasa ia ada kaitan dengan koordinasi. Okey. Agensi-agensi ni bergerak secara solo. Tak ada koordinasi, tak ada interaksi yang sepatutnya di antara mereka. Kita akan masuk lebih dalam soal koordinasi. Saya balik kepada Pavin. Pavin ada isu-isu khusus setakat pengalaman. Setakat 20 tahun ke 18 tahun? 20 tahun kan. Setakat 20 tahun menggunakan pengangkutan awam. Apa pemerhatian khusus yang boleh kita bangkitkan? Okey, saya sekarang belajar dekat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. So ada Rapid KL yang selalu masuk dalam universiti saya setiap setengah jam. Okey. Kami diberikan jadual oleh MPP kami dari UPNM yang setiap jam ni ada bas akan datang masuk dalam UPNM. Tetapi ada pada masa petang ataupun malam ada masalah. Dia tiba-tiba Rapid KL bas tu akan datang lepas sejam setengah. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang sedang tunggu di pondok bas tu akan tengok dalam handphone mereka. Mereka boleh tengok di mana bas itu berada. Dan bas itu akan berhenti di satu tempat pada masa yang lama. Dan secara saya pernah tanya kepada bus driver, kenapa cik kena tunggu? So jawapan mereka adalah mereka kena ikut checkpoint mereka. Dia orang ada checkpoint A dan checkpoint B. So dia orang kena ikut time and
bila diorang terlebih masa, diorang kena ikut for the next time. So for the next time, diorang kena tunggulah 40 minutes, 30 minutes untuk merekodkan checkpoint mereka untuk sebelum masuk ke universiti kita. So itu pun adalah satu masalah yang besar lah, sebab kalau kita dah book bas pukul 8 malam, so tiba-tiba bas tak sampai pukul 7 dan nak sampai TPS, tiba-tiba Grab. And Grab juga bermasalah lah di tempat saya. Dan Masalah yang macam mana tu? masalah macam mana? Jadi UPNM ada dalam camp tentera. Jadi Grab ni kena tinggal IC dekat luar UPNM. Tapi kebanyakan orang Grab tidak sukalah benda tu sebab dia orang kena turun. Dia orang rasa dia orang tidak dibayar untuk letak IC, tukar pas untuk tu. Dan tu saya rasa bukan dari segi masalah dari PKL, tapi dari segi masalah daripada orang lain lah. Tapi apa cadangan saya kepada masalah itu adalah memperkasakan e-hailing. So semua Grab, Maxim, AirAsia, anything, diorang guna e-hailing sticker dekat cermin mereka. So apa yang diorang boleh prioritize adalah anything yang Grab driver yang ada e-hailing dan boleh tunjuk app mereka boleh masuk dalam camp base dan mengambil pelajar di dalam UPNM. Itu adalah satu daripada cadangan saya lah. Dan juga saya apa yang saya suka dari PKL adalah satu perkara adalah RM1 saja dari UPNM ke TPS. Iaitu adalah one stop ke Sungai Besi, which is MRT Putrajaya lah. Tapi dalam konteks UPNM kita harus menghormati bahawa ia camp tentera itu soal keselamatan dan sebagainya. Jadi adakah maksudnya kalau dalam konteks universiti-universiti lain sekiranya menghadapi masalah yang sama, maka universiti harus membuka ruang untuk pengangkutan-pengangkutan awal ni akses ke dalam universiti? Betul. Dan pengangkutan awam adalah sangat penting bagi pelajar because tak semua pelajar berada dekat dengan rumah mereka dari universiti ke. Ada yang dari Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor yang mengambil 10 jam, 9 jam nak pergi balik kampung mereka. Diorang tak boleh termiss bas satu kali. And they will lose macam RM50, RM60 untuk satu bas. So pengangkutan awam ni dapat membantu pelajar daripada menurah mampu ada membantu pelajar. Saya rasa perlu ada inisiatif lain untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk menyenangkan mereka untuk pergi ke MRT, LRT, stesen bas dan perlu disediakan shuttle lah secara umum. Baik, itu cerita peribadi daripada Faiz dan juga daripada Pavin. Anis sendiri ada kisah peribadi bila naik pengkhidmatan awam, datang dalam perjalanan tiba-tiba terpaksa dihentikan sesi tu di Chan Shaolin sebab kereta api rosak, tunggu sejam baru datang shuttle yang seterusnya. So pengalaman peribadi kalau boleh kongsikan. Okey, jadi saya tinggal di Semenyih. Saya menetap di Semenyih. Jadi MRT yang berdekatan adalah di Kajang. Jadi saya perlu membawa kenderaan, memandu kenderaan saya pergi ke MRT Kajang, barulah dapat pergi dan terus naik MRT Kajang dan sebagainya. Jadi sepatutnya perlukan ada, kalau tidak pun mungkinlah kalau nak buat lagi satu stesen untuk di Semenyih, kita akan fikir lagi kos, di mana tempat yang sesuai. Mungkin itu akan jadi satu beban. Tetapi kalau lihat dari sudut ataupun kita fikir idea yang lebih jangka pendek, ialah untuk memperkasakan macam saudara tadi cakap untuk dari segi bas. Kalau tiadalah stesen nak buat di Semenyih, tak apa, dia bagi kita dengan bas. Jadi ia memudahkan untuk kita pergi ke MRT Kajang dengan menaiki bas. Itu kalau tempat saya, ia sukar untuk lihat. Kita nampak bas pun kita boleh kira satu hari tu berapa je bas yang ada. Jadi sepatutnya perlu ada pemerkasaan dari segi itu. Daripada beberapa ketua bas yang nampak itu, ada orang tak dalam bas tu? Okey, dia sebenarnya kawasan saya pun kawasan perindustrian. Jadi yang selalu menaiki bas itu mestilah bukan warga negara kita. Jadi tapi ia tidak menjadi satu isu yang boleh mengatakan bahawa bukan warga kita yang naik bas, jadi tak perlulah ada bas sebab bukan kita yang naik bas. Jadi kita di sana itu lebih kita boleh kata kelas masyarakat di situ mungkinlah boleh kata pertengahan dan juga elit di situ. Tetapi bagi saya ada juga dari kalangan kita yang perlukan perkhidmatan bas itu. Jadi kalau nak jawab pertanyaan tadi,
boleh kata satu hari tu ada dalam 4-5 bas satu hari. Okey. Tadi dia sebut tentang warga asing yang menaiki bas. Ya. Antara perkara yang bangkit juga di Selangor. Apabila dibuat satu polisi, warga asing tak boleh naik. Bukan, boleh naik tapi tak dapatlah percuma. Dia kena bayar. Mana akibatnya ada beberapa perkongsian di media sosial, mereka ni akan beralih kepada basikal, penuh basikal tepi jalan. Itu Ya. antara polisi yang dibuat mungkin supaya lebih menggalakkan lebih ramai orang boleh menggunakan pengurutan awam. Sejauh mana setuju dengan polisi tersebut? Ya, bagi saya tidak perlu ada sekatan. Oh, mereka bukan warga negara kita, tidak perlu berikan percuma dan sebagainya sebab mereka datang ke sini pun ialah kita tahu mereka mau bekerja. Jadi tidak perlu ada sekatan datang dari mana-mana kalau bukan warga negara kita sekalipun, tidak perlu ada sekatan. Kita buka kepada semua dan pastikan ianya keselamatan itu kita juga sendiri yang kita juga yang berikan keselamatan dan cuba supaya tidaklah ialah kita tahu warga asing ini kadang kita sendiri takut untuk dekati mereka dan sebagainya, tapi ialah kita perlu juga untuk secara tidak langsung perlu juga berikan kepada mereka lah. Okey. Tapi setakat perbincangan ni tampak ada konsensus bahawa tumpuan bukan pada train yang kita naik, lebih kepada bas yang ada di luar. Betul. Tapi boleh kita fokuskan pada soal bas. Boleh kepada Wan Faiz? Ya, saya. Soal koordinasi tadi, soal PBT tak dikoordinate dengan mereka yang memberikan perkhidmatan pengangkutan awam, bas, train dan sebagainya. So kehadapan seharusnya bagaimana? Apa cabaran-cabaran yang sebenarnya perlu ditembusi untuk memastikan bahawa perkhidmatan itu boleh ditingkatkan kualiti? Saya rasa perlu ada koordinasi lah antara PBT dan juga operator perkhidmatan awam itu sendiri. Mungkin APAD pun mungkin boleh intervene mungkin untuk koordinate masing-masing untuk ada mungkin standard yang sama untuk Tapi sekarang ni tak boleh koordinasi. Kalau tak nak koordinate itu sebab isu Yang tu saya prosedural sendiri pun tak ke, pasti. political ke. Yang tu saya sendiri pun tak pasti. Tapi sebab macam saya naik bas dari area PJ ke Shah Alam tu, kalau kita lihat standard bus stop yang ada di PJ dengan standard bus stop yang ada di Majlis Bandar Shah Alam pun dah berbeza. So maksudnya piawai yang mereka gunakan, yang MBPJ gunakan dan juga MPSA gunakan itu pun dah berbeza. Gambarkan perbezaan bus stop antara MBSA dan MSA. Paling senang saya boleh cakap pencahayaan. Okey. Bus stop yang saya naik di tepi Lebuhan Persekutuan di MBSA tu gelap. Hanya diterangi oleh lampu malam dan mungkin lampu yang berada di Lebuhan Persekutuan itself lah. MBPJ? MBPJ actually the bus stops are quite effectively lighted lah as well lit. Pencahayaannya okey. Okey. Tapi mungkin sebab BPJ yang duduk di kawasan PJ itu membayar lebih banyak kepada Majlis Bandaraya ke berbanding dengan orang yang duduk di Shah Alam. Bagi saya, ia bukan soal pembiayaan kerana kalau kita berbicara soal pembiayaan ni tak mahal sebenarnya kalau kita nak biaya pencahayaan bus stop. Tak mahal, it cost very little. So MBSA ke mungkin MBPJ itu lebih kaya berbanding MBSA, tapi kalau kita nak cakap MBSA tak mampu, saya rasa tak betul lah. Baik. It's just a matter of political willingness. Dan sekarang ada political willingness itu? Saya rasa tak ada lah. Mungkin saya boleh echo apa yang saudara Anis cakap tadi. Mungkin sebab ada image yang warga tempatan tak guna bas. Mungkin so tak perlulah kita nak invest pada pencahayaan ke terhadap keselesaan pengguna bas. Tapi ia menjadi sebuah vicious cycle. Macam kita tak investasi kepada infrastruktur bas, pencahayaan teruk, keselamatan teruk, kekerapan teruk, orang pun tak nak guna. Orang sering memberi alasan, kita tak nak guna sebab ramai warga asing. Tak benar. Kalau kita naik train, ramai aja warga asing. Tapi ramai juga warga tempatan yang guna. So, kalau majlis PBT dan juga operator pengangkutan awam bekerjasama untuk menambah baik perkhidmatan bas tu daripada segi keselesaan, kekerapan tu, saya rasa penggunaan bas sendiri akan meningkat. Okey. Dan akan complement whatever train infrastructure yang kita dah bina. Okey. Kita beralih kepada Pavin. Tadi mereka sebut tentang soal koordinasi, soal polisi pengangkutan awam, juga ada soal political will. Ada Pavin nak tambah apa-apa berkenaan dengan hal itu? Political will dalam pendapat saya
saya rasa menteri should turun ke padang. Macam menteri pengangkutan kita dapat turun ke LRT, MRT dan tengok keadaan rakyat dekat sini. Itu adalah cara yang baik. Itu adalah satu one way of nak assure rakyat yang rakyat dijaga. Dan saya rasa bukan Anthony Lok sahaja, YB Anthony Lok sahaja yang perlu turun ke padang. Saya rasa semua menteri should try MRT, LRT dan tengok macam mana kualiti servisnya, adakah kualiti servisnya bagus sebab menteri tu ada di situ ataupun memang servisnya teruk. Betul tak? Because some people buat sesuatu benda ataupun perbaiki suatu benda jika seorang yang sangat famous datang ke tempat itu, betul tak? So saya rasa seorang YB atau menteri should come to a place, to LRT, MRT yang ada banyak problem dengan menyamar lah. Okay. Sebab kalau dia datang sebagai menteri dekat situ, mesti semua orang TikTok, everything is perfect there. So itu adalah pendapat saya lah. Besok tentang politik juga. Waktu sidang Dewan Raya baru-baru ni, ada MP yang daripada rumah buat cabaran naik angkutan awam sampailah ke Dewan Raya. Dan jangka masa yang direkodkan sekitar sejam lebih. Betul. Tadi ada yang menimbulkan persoalan. Tengok nak pergi parlimen sampai sejam. Yes. Bayangkan kami yang duduk jauh ni, ini bukan soal perkhidmatan, ini soal jangka masa. Jangka masa. Betul. Nak komen tentang soal itu? Saya pun ada nampak, saya tak ingat siapa, tapi saya ada nampak di Twitter ada dua YB rasanya menaiki bas ke parlimen dan ya, komen mereka adalah mengambil masa yang sangat panjang. Jadi jika tahu benda tu mengambil masa yang panjang, bukan segi MRT sahaja perlu laju. Memang MRT dah laju cukup dah, tapi frekuensi bas sahaja menyebabkan kelambatan yang banyak sangat sebab you have to wait every half an hour. Saya rasa kalau ada bus for every 10 minutes, dia boleh cut down masa untuk ke sesuatu tempat dengan lebih cepat. Nak cut down masa daripada 10 minutes to 10 minutes, mana sama ada tambah bas. jumlah bas itu, Yes. dan disebutkan tambah jumlah bas, so kos biaya. Ketika ini, apa yang dibuat oleh kerajaan untuk menggalakkan orang naik angkutan bas dah bagi insentif pas RM50 sebulan, RM30 sebulan. Adakah itu cara pembiayaan yang efektif untuk tujuan membaiki sistem angkutan awam kita pun? Potonglah, tak payah sambunglah yang pas-pas tu, fokus kepada beli bas, tingkatkan kualiti. Saya rasa beli bas adalah satu cara yang bagus, tetapi juga saya boleh mengambil satu lagi contoh, iaitu adalah bas Muafakat Johor. Okey. Ia adalah inisiatif kerajaan Johor untuk memberikan bas pengangkutan bas secara percuma dalam setiap daerah. Dia boleh naik, dia ada berapa banyak stop, dia one loop lah. So for every daerah ada satu, and it's free, fully free. Tapi kalau kita fikirkan dalam konteks Johor, tak ramai orang yang gunakan. Tapi kalau dalam konteks Malaysia, Kuala Lumpur, Klang Valley lah, ramai orang akan gunakan. So dia tak boleh buat free. They have to increase the bilangan bas dalam satu tempat tu. Tak bolehlah dua bas je. Macam kat tempat saya, dua bas je pusing satu tempat. Which dia macam kalau satu bas rosak, lagi satu bas, satu tu jadi 1 jam. Faham tak? Kalau dia ada 5 bas and 3 bus backup macam tu, dia boleh kurangkan masa kita untuk satu tempat dari setengah jam ke 10 minit. Oleh itu Anis, soal polisi pengangkutan awam itu macam mana yang boleh kita tambah baik ya, untuk pastikan bahawa ia berkualiti dan boleh digunakan oleh semua dan nak digunakan oleh semua orang. Betul. Jadi bagi saya, pendapat saya adalah polisi itu perlu di-amend, perlu diubah untuk bagi kita lebih friendly, lebih mesra digunakan. Jadi bagi saya, kalaupun mungkin kita hanya berkisar tentang bas, tapi kalau boleh lah, kalau boleh, kita minta biarkan semua train dekat Malaysia ataupun di Klang Valley ni lah kan, bagi sama laju macam MRT ni. Jadi mungkin ia akan berkisar tentang maintenance, soal maintenance. Yelah kalau kita lihat escalator, macam saya MRT Kajang, escalator itu pun mengambil masa yang begitu lama. Kita perlu naik lift, turun lift. Jadi bagi saya hanya mudah je kalau kita hanya perlu, kalau escalator itu rosak, perlu tukar. Dan bagi saya maintenance-nya dan juga perlu diubah
soal polisi untuk memudahkan dan lebih mesra kepada kita yang boleh kita katakan tiap hari kita menggunakan pengangkutan awam. Ini sentuh soal kereta, Faiz nak sentuh soal apa yang tak boleh tambah baik? Okey, kalau dari segi apa yang Saudara Parvin cakap tadi, bukan sahaja kita perlu tambah bas, tapi bagi saya kita perlu galakkan pembinaan laluan khas untuk bas. Kalau kita tambah bas banyak-banyak pun, kalau dia masih tersekat di dalam trafik, ia tetap akan jadi lambat. So kalau PBT dan operator pengangkutan awam juga dapat berkoordinasi sekali lagi untuk membina laluan khas yang mungkin boleh rentas PBT juga, itu saya rasa sangat baguslah. Di Kuala Lumpur ada laluan khas, Di tapi Kuala- akhirnya pakai kereta bukan bas. Eh, Macam mana kita hadapi masalah Dia tu? rasanya perlu ada kerjasama daripada agensi penguatkuasa jugalah untuk membanteras salah laku ni. Sebab kalau tak ada pembanterasan ni, orang memang akan salah gunalah sebab kesedaran tu masih tak ada. Baik, itu sikit sebanyak berkenaan dengan mobility anak muda. Bila sebut tentang pengangkutan, nampaknya ada a sense of consensus bila sebut tentang pengangkutan. Bukan saya soal train tapi soal bas, perkhidmatan lebih baik, polisi dan juga penyelenggaraan yang berterusan dan juga lebih selamat untuk sama lelaki ataupun wanita menggunakannya. Tapi itu sikit sebanyak pandangan berkenaan dengan dialog anak muda kali ini, mengupas tentang soal pengangkutan awam, dan ketika ini bukan menggunakan pengangkutan awam untuk membincangkan tentang soal ini, dan kita harapkan supaya bukan sahaja ada penambahbaikan tapi juga ada perubahan mentaliti di kalangan rakyat Malaysia untuk lebih mesra menggunakan pengangkutan awam untuk kita capai cita-cita zero carbon footprint dan akhirnya menjadikan Malaysia negara lebih baik. Saya Irfan Faruqi, dialog anak muda, sampai jumpa lagi.